Sarapan belum? Belum puasa, alhamdulillah. Mana yang puasa? Cuba angkat tangan. Alhamdulillah. Yang tak puasa cuba angkat tangan. Alhamdulillah. Tak apa. Masing-masing punya kemampuan. 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ni, ulama kata ada banyak amalan-amalan yang kita disunatkan untuk menghidupkan amal ibadah tersebut. Apa dia? Antaranya yang pertama, puasa. Siapa mampu puasa daripada 1 sampai 9, jangan 10 pula. 10 tu nak cicah lembu dah. 10 kita tak buat. Kita 1 sampai 9. Siapa tak mampu 1 sampai 9, tak larat lah Ustazah, ketak lutut, tak makan nasi. Ada orang macam tu. Jadi kita selang. 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Siapa tak mampu selang, nak puasa bila? Jangan tinggal 9 Zulhijjah. Kalau boleh 8, 9 siapa boleh. Kalau tak mampu sangat sehari 9, jangan tinggal hari Arafah. Sahabat-sahabat kita berwukuf di Arafah, kita di sini ambil semangat yang sama, kita buat puasa sunat. Itu cara dia. Yang pertama puasa. Yang kedua, amal apa lagi boleh dibuat? Baca Quran. Siapa yang selama ni dia duk baca 1 hari 1 muka, 10 hari pertama ni naik jadi 2 muka. Siapa yang 2, 3, 4 hari baru baca bahasa-bahasa rajin, baca bahasa tak rajin tinggal itu, kurang-kurangnya 1 hari semuka. Cuba, mesti 10 hari ni disiplin. 2, baca Quran. Yang ketiga apa? Berkorban. Ini sunnah yang paling besar. Bila nak korban? 10. Jangan duk tukar pula 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah siapa yang mampu korban. Tapi saya nak ajak semua dalam ni, walaupun kita rasa tak mampu, mesti usaha bagi mampu. Nak buat macam mana? Kalau nak bawa keluar duit seketul, sini berapa ringgit? Sini berapa ratus? Satu bahagian 8,5. 8,5. Nak bawa keluar 8,5 sekaligus memang rasa berat. Tapi kalau kita ada semangat, kita simpan awal lagi. Sebulan dalam RM80, setahun cukup RM960. Ada sikit lagi lebihan, boleh buat lori dekat rumah masing-masing. Buatlah yang cicah asam ke, cicak ke apa ke, ikut, boleh. Sebab itu kalau kita tengok sirah Nabi SAW, puan-puan, Nabi tak pernah ada tahun yang Nabi tak berkorban. Tak ada. Nabi korban tiap-tiap tahun sampailah tahun terakhir, tahun kewafatan Nabi, waktu umur dia 63 tahun. Berapa banyak ekor unta dia korban? 63 ekor unta. Bukan 63 bahagian, 63 ekor unta. Kita hari ni mungkin kita tak mampu sampai ke seekor lembu pun contoh. Tak apa. Allah bukan tengok berapa banyak yang kita buat, tapi Allah tengok kita nak buat ke tak nak buat. Itu dalam Islam. Sebab itu saya ajak puan-puan semua, siapa yang tak sempat nak korban tahun ni masalahnya. Saya ada 300 je contoh. 300 boleh tak korban? Boleh. Lah ni ada tawaran daripada sahabat-sahabat kita di luar negara. Korban di Kemboja, korban di Uganda, RM300 dah boleh dapat satu bahagian. Masih ada masa lagi. Siapa nak berkorban, adjust siap-siap duit poket bulan ni. Tu korban, jangan ditinggal korban ni. Korban, ada orang tanya dengan saya, mana yang lagi afdal Ustazah? Di luar negara ke dalam negara? Dalam. Saya apa dalam? Sebab apa? Tempat sendiri satu. Yang kedua, ada sunnah-sunnah lain yang kita dianjurkan untuk buat bila mana korban itu dibuat dekat dengan kita. Apa antaranya? Pertama, bagi orang lelaki-lelaki, dia pergi sembelih, itu sunat. Sembelih lembu yang nak dikorbankan, satu. Yang kedua, sunat untuk pergi tengok ni kita-kita ni sahabat korban ni, pergi tengok binatang sembelihan kita tu disembelih. Binatang korban kita tu disembelih. Itu sunnah. Jangan tinggal. Ya. Kemudian apa lagi? Sunnah untuk kita ambil, kalau kita korban di tempat kita ni, ambil sedikit bahagian. Kalau kita nak ambil buat makan, jangan lebih daripada 1/3. Kita ingat. Jangan kita nak tengok, nak ambil bahagian ni lah paha lembu contohnya kan. Kita ambil. Kalau tengok dulu, lebih tak 1/3. Jangan lebih 1/3. Yang paling baiknya adalah kita ambil sikit je, lain semua kita sedekahkan. Sedekahkan dalam bentuk daging mentah.
Korban dia tak sama dengan akikah. Akikah ni sunat untuk masak. Kalau korban, daging mentah. Dan tu kena ingat. Ya? Baik. Kemudian dah korban, apa lagi? Sunat untuk 10 hari pertama ni memperbanyakkan sedekah. Sedekah banyak-banyak puan-puan. Tu ada tabung-tabung surau apa semua saja gerak tak gerak tu. Masuk walau RM1. Walau RM1 mesti. 10 hari pertama sebab apa? 10 hari pertama ni ulama sebut fadilat dia, keutamaan dia, ganjaran dia sama macam 10 hari terakhir Ramadan. Maknanya 10 hari terakhir Ramadan tu kan kita pulun kan sungguh-sungguh. Elok jalan laju sikit tabung tu. Sekali kita pona balik sekali lagi kan. Ni ulama sebut fadilat dia sama. Siapa yang bersedekah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni sama macam bersedekah di 10 hari terakhir Ramadan. Siapa nak ligat. Kalau tak mau, tak mampu, tak puan nak buat macam mana kan? Kita pun suri rumah gantung dengan suami misalnya. Tak mampu, tak apa, buat apa yang kita mampu. Sedekah. Apa lagi? Ulama sebut 10 hari ni puan-puan, banyakkan bertasbih, bertahmid dan juga bertakbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu sunat sampai hari ke-10 ni. Masuk sahaja hari ke-10. Terbenam matahari 9 hari bulan, banyakkan bertakbir. Sampai bila? Sampai 13 Zulhijjah. Hari tasyrik dia bagi. Sambil duk masak tu kan? Duk apa? Sudik kuali tu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketuk. Ketuk, tak ada masalah, buat. Ya, perbanyakkan takbir. Ya. Kemudian apa lagi? Disunatkan untuk kita berziarah, bersilaturahim. Nabi kata siapa nak panjang umur, siapa nak banyak harta, bersilaturahim. Kan ada cuti lebih sikit nanti, pergi cari sahabat-sahabat yang saudara-saudara kita yang dah lama tak jumpa. Buat tuan-tuan ni 10 hari pertama ni, jangan tinggal. Banyak-banyak ni puan-puan tengoklah mana mengikut kemampuan puan-puan. Ada satu lagi yang terakhir, 10 hari pertama ni kalau boleh usahakan untuk buat sekurang-kurangnya dua rakaat sebelum subuh. Apa nama qiyamul lail. Ni kita hari ni berapa Zulhijjah dah? 4-5. Boleh was-was dah 4-5. Kalau Ramadan dia laju tu. Berapa? 4 ke 4? 4. Ada orang dia sebut 4 tapi tangan dia tunjuk 5. 4. Ya? Kita hari ni 4 Zulhijjah. Maknanya ada lagi 6 hari puan-puan. 6 hari yang datang ni kalau pagi tadi tak sempat, 6 hari lagi jangan tinggal. Bangkit walau 2 rakaat. Paksa diri. Kalau sejuk tak larat kat rumah ni pasal aircon langsung gas. Tinggal selimut puan-puan. Kut tahun ni, tahun terakhir kita direzekikan untuk menikmati 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau kita mati tahun ni puan-puan, alangkah seronoknya buku catatan amal kita penuh dengan hari-hari pertama Zulhijjah itu dimasukkan dengan qiyamul lail masalahnya. Kita ni, umur kita ni puan-puan, kita panjang sampai hari ni, nafas kita ni bukan kerana kita sihat, bukan kerana kita muda, bukan kerana kita ni gagah duk pi apa bersukan berjoging sana sini tak. Tapi kita panjang umur ni kata ulama mungkin kerana Allah nak bagi peluang kat kita panjang sikit umur dia. Perintah Allah kepada malaikat supaya dia dapat buat amal. Tapi kalaulah umur ini kita sia-siakan, apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu kejar. Ya? Amal yang kita sebut di 10 hari pertama yang kalau boleh jangan ditinggalkan. 10 hari pertama ni tinggal sat rumah hak kita rasa macam banyak benda nak buat kat rumah tu, tinggal sat. Tumpu pada baca Quran, tumpu pada sembahyang, tumpu pada amal-amal soleh. Ya? Baik, itu kita sebut keutamaan untuk beramal di 10 hari pertama yang ulama sebut apa? Disebut Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr, wal Fajr. Kemudian ayat 2 apa? Walayalin Ashr. Ashr itu kata ulama 10 itu adalah 10 hari yang pertama Zulhijjah. Sebab itu perkemahkan ibadah kita. Tak lama pun, puasa 30 hari. Apa ni, bulan Ramadan 30 hari, tapi Zulhijjah ni 10 hari je. Jaga dia tak. Baik, hari ni insya-Allah kita nak berbincang tentang tadi apa kita hari ni buat? Ya? Sui ke tak? Tajuk apa? Tak boleh jawab, saya kita minta
Abang kita kat luar tolong kunci pintu. Jangan siapa-siapa keluar selagi tak boleh jawab. Jadi apa? Al-Quran di hati wanita. Betul tak? Ke tak tahu, saya datang je seorang tengok ramai sangat ni kan. Saya datang je, sekali ada makanan je tu ada ke? Tak ada kan? Baik. Allah, saya boleh ikut saya balik Putrajaya. Okey, bawa saya buat naik hantar saya balik. Baik. Pertama kita sebut Al-Quran di hati wanita. Bila kita sebut tentang Quran ni puan-puan, bila kita sebut tentang wanita ni, dalam Quran ada banyak surah-surah, ada banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala sentuh direct tentang orang perempuan. Okay. Orang perempuan ni ada banyak. Sebagai ulama sebut dalam Al-Quran ada lebih kurang dalam 18 orang perempuan yang Allah Ta'ala mention dalam Al-Quran. 18 tu ada hak baik, ada hak tak baik. Kan? Siapa contoh hak baik ada dalam Quran? Cuba sebut. Siti Maryam lagi. Siti Khadijah ada tak? Ada tak? Siti Fatimah lagi. Dia sebut lagi, dia sebut Siti Ruqyah, Siti Fatimah, Siti Zahra, semua dia sebut lagi. Tak apa, kita sebut satu-satu. Kita sebut tak apa, tak ada masalah. Bila kita tak tahu, inilah tempat kita nak belajar ambil tahu kan. Ada dekat sana kisah mak kepada Nabi Musa, kakak kepada Nabi Musa. Ada kisah siapa lagi? Siapa ni? Hannah, mak kepada Maryam. Ada kisah siapa lagi? Isteri kepada Nabi Nuh, isteri kepada Nabi Hud. Ada kisah Asia. Ada kisah Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab. Lagi kisah siapa lagi? Ada kisah perempuan-perempuan yang disebutkan dia akhirnya bertemu dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa menikahi mereka. Ada banyak kisah-kisah dalam Al-Quran. Kan? Dalam banyak-banyak anak Nabi Shu'aib dia. Anak Nabi Shu'aib tu ada kan? 2 orang. Yang dia bawa kambing nak minum air tu, ingat kisah dia? Tu dah dengar kita kan? Baik. Ada banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala ceritakan tentang perempuan. Dalam banyak-banyak ni, sebab kita ada bulan Zulhijjah ni, saya nak cerita, nak kongsi dengan perempuan satu kisah. Satu susuk tubuh perempuan yang nama dia tidak disebut, tak dimention pun nama dia dalam Quran, tapi ada kisahnya itu disebutkan dalam Al-Quran. Kisah siapa? Cuba teka. Siapa boleh jawab, saya bagi ayat si master satu boleh kat depan. Kisah siapa? Kisah siapa? Bulan siapa? Siti Hajar. Sekejap lagi boleh ambil tutup ayat si master kat sini. Dalam Al-Quran ada banyak kisah-kisah perempuan, tapi saya tak naklah ulas semua. Kalau ulas semua ni sampai pukul 5 petang tak habis. Kita kena buat seminar pula. Tapi saya nak cerita dengan perempuan. Satu kisah yang cukup ringkas bersempena dengan kita sebut bulan Zulhijjah yang kita masuki ni. Masuk bulan Zulhijjah ni biasanya orang panggil bulan apa? Bulan haji, satu lagi bulan korban. Haji dia ada ibadah haji, korban dia ada ibadah korban. Ulama sebut. Bila sebut tentang haji dan korban, dua-dua ini ada kaitan yang sangat besar dengan susuk tubuh yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar ni siapa dia, puan-puan? Isteri Nabi Ibrahim lagi, mak kepada Nabi Ismail lagi, madu kepada, dia ingat tu, madu tu kena ingat tu. Yang main orang perempuan. Madu kepada Siti Sarah lagi. Siapa yang lagi Siti Hajar? Disebutkan dalam kitab dia juga adalah seorang hamba kepada Raja Mesir. Saya pernah dengar ada satu jemaah tanya dengan saya. Dia kata Siti Hajar ni bukan kata seorang puteri. Ada juga kitab yang sebut dia ni asalnya seorang puteri kepada kerajaan Maghribi. Kemudian Mesir datang tawan Maghribi, dia ambil Siti Hajar ni menjadi hamba. Jadi satu ketika Nabi Ibrahim duduk di mana, puan-puan? Nabi Ibrahim duduk di mana? Duduk di di mana? Mesir? Bukan Mesir lagi. Duduk di? Duduk di
Putera Perdana, Jem duduk di Putera Perdana. Dia duduk di Palestin. Nabi Ibrahim dia duduk di Palestin. Nak jadi kisah pertemuan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Duduk di Palestin dengan Siti Sarah. Satu hari dia pergi ke Mesir. Kemudian di Mesir, Raja Mesir dia suka sangat dengan Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah. Akhirnya dihadiahkan Hajar kepada Siti Sarah, tanda kecintaan, tanda suka, tanda nak bagi hadiah kepada Siti Sarah. Maka bila bawa balik Siti Hajar balik ke Palestin, kerana Nabi Ibrahim pun dah lama tak ada anak, maka berkahwinlah Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Itu kisah dia. Duk tunggu lama punya, tunggu sampailah akhirnya Siti Hajar mengandung. Bila mengandung, bermulalah detik-detik ujian dalam hidup Siti Hajar. Mengandung Siti Hajar, turun pula perintah supaya ditinggalkan di padang pasir. Mai perintah ni, bini lah keadaan sangat duk nak beranak dah ni. Turun supaya ditinggalkan di padang pasir, tempat yang tak ada manusia lalu, tempat yang tak ada lampu macam kita hari ni. Kita kalau duduk di rumah kita kan, blackout, kita duduk seorang, kita duduk tak dalam rumah? Tak duduk. Pergi duduk kat mana? Kat luar. Tak pun pergi cari rumah jiran-jiran kita, mesti punya pergi cari orang. Sebab apa? Kita seorang takut. Tapi Siti Hajar, tengok bagaimana Quran ajar kepada kita puan-puan. Bila turun perintah supaya ditinggalkan di padang pasir, Nabi Ibrahim bawa dia pergi duduk dekat tempat yang akhirnya dirasakan itulah tempat yang diperintahkan supaya ditinggalkan Siti Hajar. Dia pusing nak balik ke kampung halaman. Siti Hajar tanya apa kepada dia? Adakah ini perintah Allah? Dia tak kata apa salah saya bang, kenapa abang buat saya macam ni sampai hati abang tinggal saya kat sini. Tak ada. Kalau kita lah suami kita tinggal puan-puan, kan, tak kata tinggal saja-saja, dia balik naik, dia main naik motor dengan kita, lupa kita tak naik belakang ni, dia balik dulu. Contoh kan? Contoh balik rumah kita balik jalan kaki, padahal flat tepi tu je, apa ada rasanya? Siap lah. 44 hari pantang. Siap lah, betul. Masuk pintu geregang, tak cakap, dia diam, dia tapi gang, ambil sudik, gang, habis semua orang perempuan kan. Tapi begitu Siti Hajar ajar kepada kita, dia ni bagaimana kuat dia sangka baik dengan Allah. Bila dia tanya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim jawab, ya, ini adalah perintah Allah. Apa yang disebutkan oleh Siti Hajar, dia kata ni, dengar elok-elok puan-puan, kalau ini adalah perintah Allah, nescaya Allah takkan pernah mensia-siakan kami. Tengok, ulama kata ini bahasa orang sangka baik dengan Allah. Allah takkan sia-siakan kita. Allah takkan tinggal kita saja-saja. Allah takkan bagi kita saja-saja menjadi isteri kepada suami kita sekarang. Itu husnuzan dengan Allah. Bila dia husnuzan dengan Allah, bayangkan puan-puan, kalaulah Siti Hajar sebut, apa salah saya bang, kenapa abang buat macam ni? Contoh, mungkin Nabi Ibrahim nak tinggal tadi pun tak sampai hati. Sebab saya apa? Duk kesian dekat bini ni. Tapi begitu Siti Hajar, dia menguatkan diri dia, bahkan dia juga menguatkan suami dia waktu tu. Tak apa, Allah takkan sia-siakan kami. Bergerak Siti Hajar, Nabi Ibrahim balik. Tinggal Siti Hajar di situ dalam keadaan tempat yang tak ada orang nak singgah, kerana tak ada apa pun di situ. Barakah daripada sangka baik dia dengan Allah puan-puan, barakah daripada ikhlas dia dengan takdir yang Allah perintahkan ketika itu. Apa yang jadi? Hari ini tempat yang dulu tak ada orang nak lintah pun jadi tempat jutaan manusia berebut-rebut nak masuk ke situ. Tempat yang namanya Makkah Al-Mukarramah. Tengok berkat ni. Kita hari ni kalau kita ikhlas dengan rumah kita puan-puan, kalau kita ikhlas membaikkan ahli keluarga kita puan-puan, ikhlas kita bekerja dalam rumah kita puan-puan, rumah kita mungkin tak jadi Makkah dah, tak ada orang main bertawaf dekat rumah kita ni, tak ada. Tapi barakah yang Allah boleh bagi apa? Ikhlas kita tu, anak kita balik duduk di rumah, walaupun rumahnya kecil, tapi hati anak terasa lapang. Suami balik ke rumah, hati dia rasa tenang, walaupun rumah kita hanyalah rumah yang kecil.
Barakahnya itu Allah boleh limpahkan bukan untuk sekadar kita, tapi juga untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita. Itu barakah. Sebab itu kita belajar daripada Siti Hajar, puan-puan, sangka baik dengan Allah. Sangka baik. Kita ni kadang-kadang cepat merungut kita kan. Pasal bola aku ni jadi lagu ni, pasal bola laki aku buat macam ni, pasal bola anak aku macam ni. Banyak keluh kesah di bibir kita ni, puan-puan kan. Banyak kita duk fikir, kenapa Tuhan nak bagi aku macam ni. Maka sebab itu Siti Hajar dia ajar kepada kita, sangka baik dengan Allah, insya-Allah Allah akan atur yang baik-baik dalam kehidupan kita. Semua kita mungkin tak besar, tapi Allah boleh lapangkan hati ahli-ahli yang berada di dalamnya. Berapa ramai orang yang rumahnya besar, tetapi hati-hati mereka terasa sempit walaupun berada di dalam rumah yang lapang. Kita sebut barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, boleh Allah Taala buat idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Pertama. Yang kedua, habis dah ujian pertama duduk kat situ, lahirlah Ismail. Bila lahir Ismail, tadi kita sebut Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar. Kitab sebut dia hanya tinggal sekantung air dan juga sebekas kurma. Tinggal dengan sekantung air sebekas kurma dah beberapa hari, dah minum makan apa semua. Akhirnya makanan habis, air pun habis. Bila dia tak makan, tak minum, apa jadi pada dia? Susu kering. Bila susu kering, anak menangis kerana dahaga. Ismail menangis kerana nak minum. Apa ni mak, apa yang mak ni buat? Dia buat apa? Mak ni rasa sangat terdesak. Bila dia rasa sangat terdesak, puan-puan, tu kita kata mak ni kan, kalau untuk anak apa pun dia sanggup buat. Mak ni tak ada istilah demam dalam hidup mak, betul tak? Mak demam pun mak masak lagi tak kat rumah? Masak. Adakah kita demam lagi kita masak? Itu nampak betul tu dia punya dah lama simpan tu kan. Tak, kita sebut orang perempuan, betul ni realiti kan? Kita dah lama duk selama ni, sihat ke sakit ke apa semua, kita tetap rasa bertanggungjawab nak jaga anak-anak kita. Kalau kita makan sekalipun hak duduk dalam mulut, anak main mak nak apa kita buat? Luah kaki suap kepada anak, itu mak. Siti Hajar ajar kepada kita, mak ni sanggup buat apa saja. Dia tengok nampak macam ada orang duduk lalu dekat Bukit Safa, dia berlari pergi ke Bukit Safa. Tengok macam ada orang yang boleh bantu, rupanya hanya bayang-bayang disebut sebagai fata morgana. Daripada Bukit Safa, dia berlari pula macam nampak orang di Marwah, lari-lari anak pergi ke Marwah. Terlupa dia tu baru sudah bersalin. Kalau orang kita hari ni lah duduk berlari lepas bersalin, apa orang Melayu kata? Bentang. Tu kan, orang Melayu ni jalan pun kepit-kepit, duduk pun simpuh elok kan. Takutlah kita kata nanti mudarat pada badan kita kerana baru saja beranak. Tapi Siti Hajar terlupa, tak ingat dia badan dia tengah sakit. Kan, berlari. Duk nampak daripada Marwah, tengok jewanya tak ada orang. Nampak macam ada orang lagi dekat Safa, berlari lagi pergi ke Safa. Berapa kali? 7 kali. Pernah tak kita tanya kenapa 7 kali? Pernah tak? Jarang orang tanya. Kita pergi kursus haji berkali-kali pun jarang orang tanya ke ustaz, ustaz kenapa 7 kali? Saya pernah pergi di Kelang, saya pergi kursus haji di Kelang. Satu jemaah tanya, ustazah kenapa 7 kali? Kami ni dah tua, pasal apa tak boleh 3 kali? Dia minta diskaun. Saya kata macam kita buat ibadah ni, ada perkara yang kita kita ikut kerana itu adalah taat kita kepada Allah, dan ada perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, Siti Hajar ni dia berlari 7 kali. Ulama kata 7 kali tu pasal apa? Sebab kisah disebutkan kerana pada kali ke-7 tu, sebelum ni dia tengok ada orang boleh tolong aku, ada orang kat sana, ada orang kat sini. Akhirnya kali ke-7 hilang daripada hati dia, ya Allah, tak ada siapa dah boleh tolong aku. Kita pernah tak sampai tahap macam tu kadang-kadang? Tak ada siapa dah boleh tolong kita. Ada tak? Pernah tak rasa? Macam itulah perasaan Siti Hajar. Bila hilang rasa dia nak minta tolong dengan manusia, akhirnya Allah datangkan bantuan. Oba malaikat menguis-nguiskan kaki Ismail, lalu keluarlah daripada celahan tapak kakinya namanya air Zam-Zam. Itu kisah dia. Barakah daripada
lari-lari anak yang mak dia buat tadi, keluar air zam-zam yang hari ini diminum jutaan manusia, tak pernah kering. Bahkan ulama sebut yang dia tak akan kering sampai ke hari kiamat. Itu sebab itu ya, kalau kita tengok bagaimana ikhlas mak ni puan-puan nak jaga anak, kan? Kadang-kadang anak tu sendiri jadi ujian kat kita. Baru-baru ni saya jumpa lah dengan satu mak, Allah uji dia puan-puan, subhanallah. Kita ni selama ni duk rasa anak kita nakal, anak kita tak mau semayang, anak kita tak apa-apa nak telefon kita di usia tua, kita duk rasa macam-macam. Nak ni kita duk rasa kecil hati dah ni. Baru ni satu mak datang jumpa saya beberapa bulan yang lepas. Dia datang jumpa saya menaik di kuliah, peluk saya kuat-kuat. Saya tanya kenapa ni ke, tak boleh nak cakap 5 minit tu teriak je. Akhirnya selepas dia duduk tenang puas sikit, saya tanya ke telefon ke, dia kata, Ustazah, anak saya baru saja sebut dia tak nak lagi ikut agama Islam. Anak dia pakai salib duduk di bawah ni kat lantai leher puan-puan. Subhanallah. Apa salah saya Ustazah? Saya semayang, saya baca Quran, saya sedekah, saya puasa Ustazah. Apa salah saya lahirkan anak yang macam ni? Dia tanya dengan saya. Waktu tu kalau puan-puan, kita nak jawab apa dengan kakak kita ni? Nak kata sabar ke? Tak boleh sabar lah. Tak ada kataan lah nak suruh dia sabar. Saya sebut dia macam ni, Kak, ada orang masuk syurga Allah mungkin dengan laluan semayang, sebab dia kuat semayang. Ada orang mungkin masuk syurga Allah kerana dia ni rajin puasa. Tapi ada juga orang yang masuk syurga Allah kerana dia sabar atas musibah yang Allah Ta'ala bagi dalam hidup dia, ujian yang Allah bagi dalam hidup. Sebab itu saya sebut dengan dia, saya kata, Kak, jangan tinggal anak akak, ambil balik anak akak budak universiti, ambil balik anak akak, balik duduk di rumah, jaga balik macam mana dulu kakak pernah jaga dia waktu kecil. Dan dia tengah ada proses lah. Walaupun kita kata tak sepenuhnya berubah lagi, masih lagi pakai salib, tapi tak apa, saya kata, Mak jangan putus asa dengan anak mak. Mak mesti doa untuk anak mak sampai mak pejam mata mak. Sebab Nabi sebut 3 doa tak tertolak. Doa mak ayah, doa orang yang dizalimi, doa orang yang bermusafir. Ni mak ayah ni kena jaga. Yang daripada kecil, besar anak-anak kita ni doa siap-siap dah. Ya Allah, jangan uji anak aku dengan perkara yang mereka tak mampu. Ya Allah, Ya Allah, jaga anak aku. Ya Allah, jangan mereka teruji dengan nafsu seksual. Ya Allah, Ya Allah, jaga anak aku. Ya Allah, tetapkan hati mereka untuk jadi hamba-Mu yang taat kepada Engkau. Ya Allah. Doa puan-puan, daripada kecil sampai hari ni, kalau anak kita dah tua bangka pun, mak doa untuk anak mak. Allah tak tolak doa mak. Kita nak doa untuk kita, ada lagi hijab dia tu. Tengok dulu ada hutang tak selesai ke, ada kata ke orang ke apa, semua tu ada lagi kiraan-kiraan dia. Tapi doa mak kepada anak, langsung Allah Ta'ala angkat, tak ada hijab. Sebab itu doa. Ya? Saya tengok bagaimana Siti Hajar ajar kepada kita puan-puan, pengorbanan dia dalam nak membesarkan anak dia ni, barakahnya itu yang kita tengok keluar air zam-zam yang sampai hari ini dikenang orang, ya, diminum oleh orang. Kita hari ni kat rumah kita tak ada dah yang zam-zam, kan? Kita tak boleh bancuh Milo, kekal Milo tu setahun, tak ada. Yang Milo pagi bancuh, petang dah basi kalau tak minum. Yang kita boleh tinggal apa puan-puan? Kenangan-kenangan yang anak-anak akan hidup membesar dengan kenangan yang kita tinggal. Dulu mama tu waktu hidup dia selalu ni, dia selalu ini. Maka sebab itu puan-puan, kalau kita belajar daripada kisah Siti Hajar ini, orang perempuan khususnya, jangan rasa cik hati dengan anak, jangan cepat sangat putus asa dengan anak, jangan cepat sangat mulut ringan nak sebut yang buruk-buruk tentang anak. Sebab itu yang ditunjukkan bagaimana daripada satu perempuan yang baik, dia lahirkan anak yang baik, lahir daripada keturunan mereka ini keturunan yang baik-baik, sehingga disebut daripada susu galur keturunan Nabi Ismail ini bertemu jalurannya itu dengan Nabi SAW. Siti Hajar, nama dia tak dimention pun Hajar dalam Al-Quran, ada hanya kisah dia sahaja. Tapi dia ini disebutkan oleh para ulama sebagai Ummul Anbiya, mak kepada para nabi. Sebab ramai lahir daripada keturunan dia Nabi-Nabi.
Maka daripada perempuan yang baik ini lahir keturunan yang baik. Mudah-mudahan yang depan saya ini juga perempuan-perempuan yang baik-baik, yang akan lahir daripada keturunan puan-puan generasi yang baik-baik biiznillah, insya-Allah. Mungkin kita rasa, ustazah saya biasa-biasa je, boleh ke anak saya lahir orang yang baik? Puan-puan, Allah Ta'ala boleh buat macam mana yang Allah Ta'ala inginkan. Mungkin cucu cicit kita nanti, ya Allah, jadi imam besar rupanya, kita tak tahu kan, datang daripada imam besar betul, datang daripada mana? Oh, rupanya salah silah keturunan dia dulu ada tok yang baik dulu, kita tak tahu. Pasal apa tok tu baik? Selalu datang majlis ilmu, tok tu selalu buat itu, tok tu selalu buat ini. Mudah-mudahan kita yang mencetuskan generasi yang baik-baik di bawah kita. Ustazah, saya kena beranak yang baru ke nak dapat anak yang baik? Dia ada orang tanya, kena beranak lagi ke? Nak beranak lagi ke puan-puan? Tak ada, ustazah. Tutup kilang dah, ustazah. Kan? Saya sebut gini, dia tidak mesti dengan beranak yang baru. Walaupun anak kita hari ni dah besar, dah tak hantar sekolah agama pun masalahnya, Allah Ta'ala boleh buat tuan-tuan daripada jalan-jalan yang kita tak pernah fikir pun Allah Ta'ala boleh tu. Sebab itu jangan bimbang. Tugas kita apa? Jadi mak yang baik, buat kerja kita baik-baik. Itu daripada kisah Siti Hajar. Daripada perbuatan dia berlari ke Bukit Safa, pergi ke Marwah, hari ini jadi rukun sa'i. Rukun sa'i yang ulama sebut, tengok simboliknya. Begitu Allah Ta'ala menghargai Siti Hajar, apa yang Allah Ta'ala buat. Kalau kita masuk ke Masjidil Haram, puan-puan dah pernah sampai belum ke Mekah? Ada yang dah, alhamdulillah. Ada yang belum, insya-Allah kita doakan mudah-mudahan berkat majlis ilmu dalam bulan Zulhijjah ni, Allah jemput puan-puan kalaupun tidak haji mengerjakan umrah insya-Allah tahun depan. Amin, saya doa tempat. Kalau puan-puan masuk ke Masjidil Haram, mai daripada bahagian kawasan yang ada rumah Abu Lahab, sekarang ni jadi tandas dekat Masjidil Haram. Daripada kawasan situ, dia ada satu pintu namanya Babul Marwah. Dia ada banyak pintu lah. Pintu Sayyidina Ali, pintu Abu Bakar, Babu Salam, dia ada tu senarai. Kalau puan-puan masuk daripada pintu Marwah, puan-puan akan terus bertemu dengan Bukit Marwah. Daripada Bukit Marwah, kalau puan-puan berjalan nak pergi ke Bukit Safa, dia jauh juga kan. Jalan daripada Marwah ke Safa, dia kira tak satu kiraan? Tak kira lagi. Puan-puan mesti pergi bermula di Safa, baru dikira lengkap satu kiraan. Begitu Allah Ta'ala memuliakan apa yang Allah dikorbankan oleh Siti Hajar. Baik, tak berhenti kat situ lagi. Kita dengar ada lagi kisah lain dalam Siti Hajar. Bila dah duduk lama, anak pun dah besar sikit, akhirnya Nabi Ibrahim datang nak ambil, bawa duduk sekali dengan dia. Dah ambil duduk sekali, dah seronok, dah ingatkan dah berakhir dah. Kadang-kadang ya, hidup kita ni ada naik turun, masa seronok tiba-tiba sedih, tiba-tiba seronok, tiba-tiba sedih. Allah Ta'ala buat macam tu titik-titik hidup kita. Sampailah Hajar ingat seronok dah duduk kembali bertemu dengan suami yang ada anak di sisi, rupanya tak berhenti di situ. Allah Ta'ala nak uji. Datang pula ujian baru. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, Quran sebut bila anak dia dah dewasa sikit, dah jadi usia remaja, turun perintah pula supaya disembelih anak tadi. Dah lah tunggu 86 tahun, belah pun sat saja, dah ambil jumpa balik, turun pula perintah supaya disembelih anak tadi. Subhanallah. Bila turun perintah sembelih, Nabi Ibrahim ni termenung. Termenung itulah kita pada 8 hari bulan kita panggil hari apa tuan-tuan? Tarwiyah. Hari tarwiyah ni apa? Lemak kata hari termenung. Hari termenung ni termenung apa? Bukan kita duduk saja-saja ustazah tarwiyah saya duduk termenung, tengok sana, tengok sini, tak. Hari tarwiyah ni kisahnya adalah Nabi Ibrahim duduk termenung kerana duduk fikir ni, malamnya dia duduk mimpi sembelih anak dia. Kemudian pada 9 Zulhijjah dia mula bercakap dengan Nabi Ismail. Ini ya bunayya, dia kata wahai anak kesayanganku, ini ara fil manami, malam tadi, malam-malam sebelum ini ayah mimpi an azbahuka, ayah mimpi sembelih engkau. Kemudian apa dia buat? Dia tanya, madza tara, apa pandanganmu wahai anakku? Tengok
Mak-mak kena belajar. Nabi Ibrahim ajak kepada kita, dengan anak ni jangan duk bagi arahan je. Sekali-sekali bercakap dengan anak, tanya pandangan dia. Skill parenting. Cakap dengan anak, dia tanya, apa pandanganmu hai anak? Kemudian apa kata Nabi Ismail? Fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nabi Ismail kata, buatlah ya, kalau itu perintah Allah, nescaya engkau akan mendapati aku termasuk dalam kelompok orang yang sabar. Tak berhenti kat situ puan-puan. Alhamdulillah dia rasa seronok dah. Pasal apa? Pasal anak tadi menguatkan jiwa dia. Lantas pada 10 Zulhijjah, apa dia buat? Dia pimpin tangan Nabi Ismail bergerak nak pergi ke tempat sembelihan. Ada sepasang mata yang melihat pergerakan mereka. Mata siapa? Siti Hajar. Siti Hajar tengok daripada jauh. Suami dia pimpin tangan Ismail, anak kesayangannya, yang sebelum ini dia besarkan seorang-seorang. Tiba-tiba datang pula bapaknya bawa nak disembelih. Hampir-hampir ketika itu, kata ulama, datang bisikan syaitan. Duk bisik kat telinga dia, anak kau seorang jangan duk buat lagu tu, larang suami kau. Hampir-hampir terpedaya, kata ulama. Akhirnya bila dia sedap balik, apa dia buat? Dia kutip batu-batu kecil sebanyak 7 biji. Dia baling, dia berta'awuz kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baling. Hari ni dia jadi rukun haji. Namanya melontar di jamrah. Jamrah ada berapa? 3. Apa dia? Ula, Wusta, Aqabah. Itu 3 tu. Jadi itu sejarah dia. Dia ambil batu-batu kecil dia. Hari ni jemaah Malaysia, hari tu waktu saya pergi 2019, ada jemaah Malaysia ambil batu besar ni. Baling. Saya tanya pasal apa? Geram sangat dengan syaitan. Masya Allah. Itu tak sunnah. Sunnah batu kecil je. Batu kerikil ke halus-halus tu ambil. Apa ni? Ya? Itu jadi rukun dalam rukun haji dia. Baling. Akhirnya lapang dada dia. Kemudian Nabi Ibrahim dah bersiap sedia nak sembelih. Kerana Allah tengok yang ikhlasnya mak dengan ayah ni merelakan anak yang paling dikasihi demi melaksanakan tuntutan Allah. Maka Allah gantikan Nabi Ismail dengan qibas. Qibas tu hari ni kita sebut, ulama kata qibas tu macam dengan binatang 4 kaki lah, macam lembu, macam unta, macam tu kata ulama. Bila berganti saja dengan qibas, apa rasa mereka? Seronok, punya seronok sangat Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Apa yang mereka buat? Sembelihan tadi, dagingnya itu diagih-agihkan kepada seluruh penghuni yang berada di sekitar tanah haram ketika itu. Subhanallah. Sebab itu ulama kata, bila kita berkorban tiap-tiap tahun, itu tanda kita sedang bergembira dengan nikmat yang Allah bagi. Maka kerana itu kita korbankan duit yang kita sayang tu, beli daging lembu, kemudian diagihkan kepada orang. Berapa banyak nikmat Allah hari ini yang kita syukuri. Berapa banyak hari ini apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita syukur. Mungkin kita jarang, kita terlupa. Dan maka ulama sebut, antara yang boleh kita buat nak syukur kepada Allah adalah dengan cara kita berkorban. Susah tak nak berkorban ni puan-puan? Tak susah. Cuma kadang-kadang hati kita ni berkira-kira, duit saya habis lagi duit. Maka mulalah kita mencari alasan, tak apa, korban ni untuk yang mampu je. Padahal kita ni mampu sebenarnya, tapi kita duk kata kita tak mampu. Maka sebab itu puan-puan, kalau kita belajar bagaimana kisah daripada pengorbanan Siti Hajar ini, bumi yang tandus akhirnya menjadi rebutan jutaan manusia. Keluar air yang tak pernah kering, diminum oleh jutaan manusia. Datang pula ibadah sa'i, datang di sana ibadah melontar. Semuanya datang daripada keikhlasan hati seorang wanita yang namanya Siti Hajar. Sebab itu kalau kita tengok Al-Quran di hati wanita, kenapa jadi begitu? Kalau kata ulama, Hajar bila dia nak buat keputusan atas tiap-tiap ujian yang datang dalam hidup dia dulu, ulama kata dia ingat Allah ada bersama dengan dia. Kita sebab dulu dia tak ada Quran macam kita hari ni. Dulu kita sebut kitab-kitab terdahulu,
Kita hari ni puan-puan, kita nak jadi sama macam Hajar, mestilah yang pertama itu dikuatkan hati kita dulu. Nak kuat hati dengan cara macam mana? Kita belajar Quran macam yang puan-puan buat. Kita mungkin tak baca satu persatu ayat demi ayat, tapi kita ambil tadabbur-tadabburnya itu, kita ambil kisah-kisahnya itu untuk kita jadikan sebagai pedoman, untuk kita bawa sebagai panduan dalam hidup kita hari ini. Kita hari ini mungkin bukan Hajar, kerana suami kita juga bukan Ibrahim, tapi kita boleh tak jadi macam Siti Hajar? Boleh. Boleh macam mana? Boleh jadi mak yang baik, boleh jadi isteri yang baik. Dan kerana kebaikan kita itu, kata ulama, limpahan yang mungkin berkembang, mungkin dapat dinikmati oleh seluruh zuriat keturunan kita, insya-Allah. Jadi saya doakan puan-puan yang ada depan saya ini adalah orang-orang yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita kekuatan untuk menjadi mak yang baik, menjadi isteri yang baik, insya-Allah, dan membaikkan ahli keluarga kita biiznillah, insya-Allah. Kita ada masa sikit lagi. Kita ada masa sikit lagi. Ada nak tanya ke puan-puan? Satu, dua. Saya kalau dah kira tiga, dia tak boleh tanya lah. Ada nak tanya? Ada? Ada orang tanya dengan saya, Ustazah, apa sunnah-sunnah korban yang kalau boleh dia nak buat tahun ni? Banyak sunnah korban ni. Pertama, kalau siapa mampu korban. Yang kedua, tadi tu, suami-suami kita ataupun anak-anak lelaki kita kalau berkemampuan sembelih binatang tadi. Yang ketiga, kalau kita yang berkorban tengok binatang korban yang disembelih. Yang keempat, pagi sebelum korban tu jangan lupa mandi sunat Aidiladha. Ni ramai orang tinggal macam hari ni hari Jumaat. Siapa pagi tadi semayang sunat? Semayang sunat, dah mandi sunat. Siapa mandi sunat? Alhamdulillah, ada yang mandi sunat. Ada yang lain tu mandi tak? Mandi, nak pergi sini mandi ke? Tapi ni ada mandi sunat. Lupa kan? Tak apa. Ulama, sebagai ulama sebut mandi sunat sampai sebelum Jumaat. Balik ni mandi sekali lagi. Suami tengok kenapa bini aku mandi 2 kali ni. Tak apa, mandi sunat tuan-tuan. Tiap-tiap Jumaat jangan tinggal sunat. Sama juga pagi Aidul Adha, mandi sunat Aidul Adha pagi tu. Walaupun kita tak pergi semayang sunat, tak apa, buat sendiri di rumah. Kemudian sunat apa lagi? Sunat untuk puasa dulu. Bukanlah puasa, jangan makan dulu sampailah selesai semayang hari raya. Jangan pagi bangkit tengok sedap pula gulai kambing, gulai apa, masak pagi raya, rendang apa, lontong apa semua ni. Jangan puasa dulu, tahan dulu, makan lepas orang dah habis semayang raya. Itu sunat dia. Kemudian yang keenam, sunat untuk pi masjid jalan lain, balik jalan lain. Itu sunat Aidil Adha. Pi lalu ke rumah Kak Timah, balik ke rumah Kak Rokiah. Itu sunat. Itu nah. Contoh lah kan, Kak Rokiah kata rumah aku kat sini kat mana. Tu. Jadi siapa hak rumah dia Blok A, lalu kat Blok A balik tu kono sejauh sikit Blok B contohnya. Itu sunnah dia. Ya. Kemudian sunnah untuk di sepanjang perjalanan nak pergi semayang Aidil Adha tu, bagi salam kat siapa-siapa kita jumpa. Assalamualaikum. Bagi salam. Kemudian sunat juga pada hari Aidil Adha itu memakai baju-baju yang bersih, yang baru kalau ada. Bersih, baru ni tidak yang kemas. Tak mesti beli baru, lama pun tak apa. Kan? Jadi gosok lawa-lawa, wangi-wangi. Kalau nak pakai minyak wangi pun orang perempuan ingat, minyak wangi takat hidung kita je bau. Jangan dia semprot tu, Allahu Akbar. Dia masuk dalam surau, dia keluar surau, bau dia ada lagi. Jangan. Orang perempuan takat hidung kita je bau. Boleh celek sikit-sikit nak bagi bau wangi, boleh, tak ada masalah. Kemudian sunat juga pada Aidil Adha buat apa lagi? Buat apa lagi? Buat apa lagi? Satu lagi saya nak dengar. Buat apa lagi Aidil Adha? Takbir. Jangan lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat ya. Ramai orang 40 tahun hidup, 50 tahun hidup, 60 tahun hidup, dia tinggal 10, 11, 12, 13 itu tak diisi dengan takbir. Rugi kita puan-puan. Peri-peri Allah Ta'ala nak bagi pahala percuma, tapi kita buat tak reti je, tinggal pandang sebelah mata. Maka tahun ni puan-puan,
azam siap-siap. Tadi kita dah sebut dah list apa-apa yang nak dibuat kan? Apa amalan-amalan yang nak dibuat kan? Nak balik raya ni, nak sambut Aidil Adha ni, apa ni, ulang kaji balik nak raya tu, tengok apa lagi yang boleh aku tambah baik untuk korban tahun ni, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan ikhlas kita berkorban tahun ni, Allah nyebut kita pergi haji tahun depan, insya-Allah. Akan siapa tahu? Dan yang kita nak sekali ikhlas kita korban tahun ni, puan-puan, Allah rezekikan kita dengan husnul khatimah, mati kita dalam keadaan baik, insya-Allah. Mudah-mudahan inilah wanita-wanita yang akan meninggal dalam keadaan baik dunia, baik akhirat, insya-Allah. Tertutup aibnya daripada sebelum sampailah selepas mati, insya-Allah. Okey? Ada nak tanya ke? Tak ada? Ya. Tidak ambil satu bahagian, boleh tak niat untuk orang? Satu bahagian niat untuk dua orang tak boleh. Satu bahagian satu orang. Kalau suami tu nak niat sekali sama bini dia tak boleh lah. Tak boleh. Dia mesti satu bahagian seorang. Bergilir dengan suami. Bang, tahun ni giliran saya. Tahun depan abang pula. Itu. Ustazah, tahun ni giliran saya. Tahun depan giliran saya lagi. Boleh tak? Boleh. Jangan kalau kita nak. Tapi tengoklah lelaki kita lagu mana. Jangan bergaduh sebab penggiliran. Jangan bergaduh. Mungkin kita muncung, kita panjang. Sebab apa lelaki kita kata tahun ni bagi abang dululah. Kita orang perempuan ni jangan kita duk komplain kan. Kadang-kadang kita diam. Tapi diam je dengan pelan-pelan. Terbentuk dengan panjang. Kan iri ya bawa aku tak berapa nak ikhlas dah. Iri ya saya boleh. Tak apa. Gini. Islam ni ada orang dia nampak macam tak berkorban. Tapi ulama kata bila dia sanggup untuk melepaskan, boleh jadi itulah korban dia tahun tersebut. Ya kan? Macam saya pergi tahun 2019. Tahun 2019 ada jemaah seramai 30 orang yang terkandas. Masuk dah dekat airport Jeddah ni. Dah tumbang lembu, dah buat kemuri kemarin dekat rumah, naik kapal terbang, tiba-tiba sampai dekat Jeddah pukul 3. Tengok-tengok visa dia tak valid. Maknanya tak sah. Duduk dekat situ sampai pukul 8, naik penerbangan pukul 8, balik ke Malaysia. Teriak pakcik-pakcik ni duduk dekat airport. Kan? Ada satu ustaz yang sahabat saya lah, dia pergi jumpa dengan pakcik-pakcik ni lah. Teriak ni, apa salah kami ustaz? Kami dah korban, kami dah sembelih lembu, apa semua dah buat kemuri. Malu ke orang balik tak pergi haji. Pakcik-pakcik ni kata. Apa kata sahabat saya ustaz ni? Dia kata, makcik, dia kata, jangan ingat haji tu adalah bila kita pergi duk buat wukuf, mina apa semua. Dia kata, ada orang Allah uji dia dengan ujian yang nak tengok sanggup tak dia sabar. Dan bila dia sabar, Allah bagi ganjaran yang sama macam dia tunaikan haji, macam orang lain. Senyap pakcik-pakcik tu. Mungkin betul, tapi nak terima pedih waktu tu hanya dia saja yang tahu. Maka sebab itu disebut kepada puan-puan, siapa yang berkemampuan diusaha dan diikhtiarkan untuk Allah Ta'ala. Kalau kita tak mampu, buat seikhlas mungkin untuk Allah. Ya Allah, doa dengan Allah. Ya Allah, aku ni nak sangat-sangat ya Allah untuk korban ya Allah, tapi tak ada kemampuan wang ringgit lagi ya Allah. Luaskan rezeki kami suami isteri ya Allah, supaya tahun depan ya Allah aku boleh korban ya Allah. Doa. Kalau kita mati tahun ni pun tak sampai korban tahun depan, kita mati tu niat dah masuk, dah kira dah catat. Selesai kita. Sebab itu dalam Islam ni kalau kita faham, subhanallah, Allah ni maha baik dengan kita puan-puan. Ya? Okay, ada lagi? 1, 2, 3. Ada. Baru nak habis 3. Niatkan pahala. Ya, waktu nak sedekah tu boleh. Niat waktu nak korban penamanya satu. Tapi kalau dia niat waktu nak agihan tu sedekah kepada suami dia, kepada mak ayah dan meninggal dunia, silakan. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Ya Rasulullah, mak aku dah mati dah. Afa atasaddaqu anha, boleh tak aku sedekah bagi pihak mak? Nabi jawab, tasaddaq, sedekahlah. Boleh. Kalau kita tidak mesti tunggu korban, hari ni pun kita masuk dalam tabung tadi kan. Mana tabung tadi gerak balik pula dah, berjalan pula tabung ni kan. Siapa nak niat masuk, ya Allah, untuk mak ayah aku meninggal dunia, mudah-mudahan luas dan lapang kubur dia. Ulama kata kita dapat pahala, mak ayah dengan yang dah meninggal pun dapat manfaat sekali. Itu sekali serapam kata. Boleh. Islam kata. Okey. Ada lagi?
1, 2, 3. Tak ada dah. Saya ingat cukup sekadar tu. Saya mohon maaf atas salah silap. Rasa seronok dapat bertemu dengan puan-puan. Saya pun bila semalam sebenarnya Kak Jamila tanya free tak? Hari Jumaat ni Ustazah. Jadi saya pun kerana dah lama tak datang sini, saya rasa rindu dengan orang surau sini. Jadi Alhamdulillah pagi ni Allah rezekikan kita bertemu. Mudah-mudahan ada manfaat bersama yang boleh kita ambil insyaAllah. Jadi saya cukup sekadar tu. Saya mohon maaf atas salah silap. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا صبرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih semua. Panjang umur rezeki, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat hari raya Kurban. Allahu a'lam.